Jamal, oh Jamal. Sambungan, lepas daripada dia marah tu kan, aku menangis tersedu-sedu waktu tu sambil suruh dia explain. Tapi dia tak terkejut pun weh. Waktu aku suruh explain tu, tenang je dia mengaku. Dia kata memang Amoy tu skandal dia dan memang dia cari masa yang sesuai untuk bagi tahu aku. Dia kata dia tak bahagia dah dengan aku. Dia suruh aku cermin keadaan diri aku. Dia rimas tengok aku sebab aku dah tak cantik macam dulu. Serabai, sibuk dengan anak-anak sampai tak ada masa untuk dia. Balik rumah pun dia kata tak tenang sebab sana sini bersepah. Dia malu kalau keluar dengan aku sebab gaya aku yang macam makcik-makcik dah katanya. Tak padan dengan dia. Aku, daripada menangis tu, jadi terdiam. Jamal ni cakap dia nak teruskan hubungan dengan Amoy tu dan nak kahwin jugalah dalam masa terdekat. Jangan halang dan jangan minta cerai sebab dia tak akan ceraikan aku. Sebab anak tau. Bukan sebab dia masih sayangkan aku. Tidak. Lepas dia cakap tu, dia bersiap-siap dan terus keluar. Lama aku duduk atas katil tu. Lepas tu aku bangun, aku tengok cermin. Betul lah apa dia kata. Aku pun tak ingat bila kali terakhir aku belik muka aku dekat cermin. Aku masih teruskan rutin aku macam biasa dalam keadaan terluka. Jamal pun tak balik seminggu. Waktu dia balik tu pun dia tak ada rasa bersalah, nak minta maaf apa semua tak ada. Dia siap ajak perang dingin lagi. Aku tanya apa-apa pun langsung dia tak jawab. Aku tak faham. Aku ke yang curang sekarang ni. Apa pun aku dah tersedar dari Lena. Lelaki yang kejar kecantikan ni, kau serabai macam mak lampir pun dia boleh curang. Kau cantik macam bidadari pun dia masih nak curang. Semua tu alasan je. Kalau betul lah aku ni serabai di mata dia, bagi tahulah. Supaya aku boleh je pakai dress sambil kemas rumah. Ataupun pakai makeup sebelum tidur. Tak pun aku boleh je teguk kopi bertong-tong untuk teman dia berborak tiap malam. Kalau itu yang dia nak. Tapi dia senyap je kan. Tak ada teguran pun. Jadi itu semua alasan je. Nak suruh aku fikir sendiri. Aku ni nak fikir pasal diri aku pun tak sempat. Aku ni nampak macam makcik-makcik sebab tak cukup masa nak bersiap. Kalau keluar aku siapkan anak-anak dulu. Aku tengah bersiap dia dah bising dah sebab lambat. So kadang tu aku sarun je lah mana yang aku nampak elok. Perang dingin masih berjalan ya waktu ni. Dia jadikan rumah ni macam hotel je. Jamal dah tidur. Makan ubat masa tu. Dia tak sihat kot. Entahlah. Kalau aku tanya pun dia bagi jelingan je. Dia dah tidur mati. Aku buka phone dia. Mentang-mentang lah dah declare nak kahwin dua. So dia tak tukar pun password dia. Aku scroll album dia nak tengok gambar Amoy tu. Menyesal pun ada. Dia outstation selama ni rupanya. Yang dia bercuti seminggu tu dengan Amoy tu. Terus aku cari social media dia. Dah macam laki bini dah. Padan muka aku. Seminggu jugalah aku makan hati lepas tengok gambar-gambar tu. Konon masa dapat tahu tu, aku nak jadi wanita yang kuat. Tak nak jadi lemah. Tapi kita sebenarnya kena jadi lemah selemahnya sebelum bangkit berjuang. Aku tak buang masa. Kalau dia nak kahwin pun aku tak kisah. Sebab dia dah tak rasa sayang kan. Jadi kalau dia nak perang, ayo kita perang betul-betul. So aku mulakan misi pembalasan. Perkara pertama yang aku buat, aku cari pengasuh untuk anak-anak aku. Anak sulung aku lepas habis sekolah terus pergi rumah pengasuh. Sekali dengan anak kedua. Jamal tak tahu sebab siang dia mana ada dekat rumah. Dia balik kerja, anak dah tidur. So dia bukan je suami yang tak guna, tapi dia pun ayah yang tak berfungsi juga. Jadi lepas aku hantar anak pergi sekolah dan rumah pengasuh, aku kemas rumah. Lepas tu aku keluar pergi gym. Aku upah trainer. Lepas bersalin aku tak sempat nak jaga badan kan. Dia kata aku serabai. Tak apa. Mungkin sebab kulit menggelebih ni kot. Dia tak tahu ni yang menggelebih ni sebab melahirkan zuriat dia. Dia tak tahu ya. Semua tu bukannya nak berterima kasih. Nak condemn lagi adalah. Okey, tak apa. Kalau itu yang dia rasa, aku boleh ubah. Aku shopping juga baju baru. Semua baru. Aku guna duit allowance yang dia bagi tu. Allowance tu aku memang simpan dalam bank. Aku tak usik selama ni. Kira macam tabungan kecemasan lah. Dan situasi ni pun dikira sebagai kecemasan kan. Aku berubah ni bukan demi Jamal. Tapi aku nak balas perbuatan dia je. Aku ambil masa 7 bulan untuk dapatkan bentuk badan. Macam masa aku bujang. Disiplin kena tinggi. Sakit workout tapi bila terbayang muka Jamal tu, aku gagahkan juga. Dia menjadi sumber inspirasi kebencian aku. Jamal tak perasan apa pun sebab dekat rumah aku still pakai baju-baju yang dia kata buruk tu. Dan sepanjang itulah dia tak perasan pun anak dia tu aku hantar duduk rumah pengasuh. Dahsyat kan? Jadi kantornya bila dia balik semula pagi tu sebab tertinggal barang. Masa tu aku tengah kemas rumah. Dia tengok anak kedua aku tak ada. Dia tanyalah. Masa tu lah aku jujur. Dia nak marah tapi sebab ada meeting so dia hold dulu. Malam tu memang perang dunia ketiga lah aku dengan dia. Dia tak setuju aku hantar dan dia terkejut. Aku tak minta izin. Aku ungkit balik kes dia curang. Lepas tu dia terdiam. Besar kesilapanku. Besar lagi kesilapanmu kan? Dia terpaksa ikhlaskan.
Bila aku dah yakin dengan badan aku, barulah aku mula pakai baju ikut bentuk badan. Tapi dalam rumah je lah. Dekat luar masih lagi ikut syariah. Terbeliak ya mata si Jamal. Tak berkelip langsung. Masa tu aku buat rawatan rambut dan adalah make up sikit. Feeling macam extra kan. Aku memang puas hati dengan reaksi dia. Tapi aku buat tak tahu je. Dia tanya apa jadi dengan badan aku pun, aku cuma angkat bahu dan berlalu naik atas tidur. Aku rasa sakit training 7 bulan tu hilang macam tu je. Mata Jamal ni memang tak berganjak lah merenung aku. Aku lalu lalang dalam rumah, mata dia ikut macam CCTV. Sakit pula hati aku bila teringat macam ni lah kot dia Usha Amoy. Lepas tu pukul 7 petang dah terpacak depan rumah. Dia dah mula ajak aku berbual semua tu lah. Tapi aku jual mahal. Masa tu aku ada terfikir, dia ni macam tak ada common sense ke? Dia dah buat aku macam-macam. Lepas tu bila aku dah mula bergaya, dia nak aku balik tanpa rasa bersalah. Dia anggap aku apa sebenarnya? Jamal pun mula main dengan anak-anak. Sampah tu tak payah suruh dah. Dia dah pandai dah buang sendiri. Kadang tak penuh pun dia buang. Geram pula rasa sebab rajin tak tentu hala. Dah membazir plastik. Tapi baik ada makna tu. Dulu aku buruk, suruh buang sampah macam nak tercabut nak tekak pun dia tak peduli. Masa ni aku tak tahu apa status hubungan dia dengan Amoy tu. Aku tak peduli pun apa nak jadi dengan mereka. Kalau rasa nak kahwin, kahwinlah. Macam mana dia buang aku dalam hati dia, macam tu jugalah. Aku akan kikis rasa sayang aku pada dia sampai takkan ada sebesar zarah yang tinggal. Saat itulah aku jumpa diri aku. Bertahun aku menghilang, kali ni aku hidup untuk diri aku dan anak-anak. Aku bebas luangkan masa untuk diri aku. Aku join banyak kelas, pergi me time. Satu hari tu aku balik kampung. Biasa aku memang bawa anak-anak aku. Tapi kali ni aku nak ajar Jamal, aku tinggal anak-anak. Risau memang risau sebab aku tak pernah buat. Tapi kalau Asyik rasa takut, sampai bila dia tak akan belajar. Sabtu dan Ahad tu tak henti-henti Jamal telefon aku. Tanya baju anak kat mana, nak tidurkan anak macam mana, nak buat susu macam mana. Aku sampai je rumah macam tungkang pecah. Anak tak main di dapur berselerak. Masa tu lah aku balas balik apa yang dia cakap dekat aku. Aku kata aku tinggal rumah dan anak-anak dalam keadaan bersih. Asal bila balik kutu macam ni? Tak suka betul lah tengok rumah bersepah. Sakit mata ni. Tengok cermin tu baru 2 hari. Dah serabai tara tu. Masa tu jugalah dia menangis. Dia teriak sambil pegang tangan aku. Minta maaf. Baru dia tahu apa yang aku lalu selama ni. Itu pun tak cukup tau. Kalau aku pergi 2 bulan, tak tahulah macam mana. Bulan Ogos tahun lepas, dia bagi tahu aku hubungan dia dengan Amoy itu dah berakhir dah. Jamal kata dia pilih aku. Jamal kata nak mulakan hidup baru. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Memaafkan mungkin boleh. Tapi untuk melupakan, tak semudah ABC. Aku ada cakap, lebih baik kalau berpisah sebab tak ada rasa sayang yang tinggal. Takut nanti cuma jadi trauma untuk anak-anak. Tapi dia merayu. Jadi aku ambil kesempatan atas rayuan dia. Aku minta untuk kerja semula. Bukan aku tak suka jadi suri rumah. Cuma aku nak tukar angin lain. Lepas minggu dia fikir dan akhirnya dibenarkan. Masa tu aku ajar dia tanggungjawab itu seharusnya dikongsi. Bukan semata-mata atas aku. Jadi kami bahagi tugas dalam pengurusan anak dan rumah tangga. Kalau aku balik lambat sebab kerja dia jadi gelisah. Sebab takut aku ada skandal kat luar. Macam lah aku tak tahu hal haram. Benci macam mana pun aku dekat dia, aku takkan buat benda bodoh dan aku tahu batas aku sebagai isteri orang. Aku pernah bagi tahu Jamal, kecantikan aku ni takkan kekal sampai aku tua. Sampai masa kulit aku akan berkedut dan semua kurniaan Tuhan ni akan hilang perlahan-lahan. Kalau kau cari perempuan cantik, sampai mati pun kau takkan puas. Sebab perempuan cantik ni terlalu ramai kat dunia ni. Sepatutnya yang kau timbangkan adalah keupayaan dia untuk terima perangai buruk kau tu. Tak semua perempuan cantik sanggup nak hadap perangai buruk kau. Boleh jadi perempuan biasa-biasa di mata kau tu yang boleh terima kelemahan kau. Jadi bersyukur je lah dengan takdir Tuhan. Aku tahu akan ada yang kata, kenapa tak teruskan dengan perceraian? Sebab dia sanggup nak berubah. Dan tak adil lah kalau aku tak bagi peluang terakhir untuk dia. Aku bagi tahu juga, sekali lagi aku dapat tahu dia curang, takkan ada lagi peluang kedua untuk dia. Aku percaya, dalam dunia tak ada kes curang yang akan kekal rahsia selamanya. Cepat ataupun lambat, Tuhan akan tunjuk juga. Dah setahun lebih dah kejadian ni berlaku dan Jamal pun nampak macam dah berubah. Lebih baik lagi daripada masa awal-awal kahwin. Kadang manusia ni bila dah hilang baru nak hargai. Aku sekarang tengah cuba untuk sayang dia semula. Tapi sejujurnya, takkan sama dengan awal perkahwinan dulu. Pada aku, itulah harga yang perlu Jamal bayar atas kesilapan dia. Dahlia bukan nama sebenar.